5 faedah yang dapat kita ambil daripada 6 ayat yang kita baca ini. Tulis, faedah yang pertama, ayat yang kita baca ini keseluruhannya, daripada awal wazariyati sampai kepada fal muqassimati amra. Ayat ini 4 kali Allah bersumpah dengan makhluk dia. Kenapa Allah bersumpah? Kenapa dia bersumpah? Dengar ni. Jawab dia, li'annal mutakallima, seorang yang bercakap, kalau dia mula dengan sumpah, orang nak dengar, orang akan beri perhatian, sumpah apa ni, bersumpah-sumpah ni. Jadi orang akan dengar. Demikianlah oleh kerana tajuk kita ni besar, tajuk bangkit semula, pembalasan, maka Allah bersumpah dengan 4 makhluk dia dalam ayat ini. Jadi 4 makhluk Allah Ta'ala sumpah, menunjukkan keagungan kekuasaan Allah Ta'ala. Apa yang aku janji itu benar, tidak ada sebarang kekeliruan ataupun sebarang mungkir janji. Tidak mungkin berlaku, tidak akan berlaku. Satu. Dan dalam ayat ini juga para pelajar kena perhatikan, fi jami'is suwari, semua surah-surah yang Allah Ta'ala bersumpah di awal surah itu tanpa dimulai dengan huruf muqatta'ah. Ada sengaja Al-Qaf wal Quran Al-Majid. Tak, hak ni surah Allah Ta'ala mula dengan sumpah tapi tidak dimulai dengan huruf muqatta'ah. Macam surah kita ni, surah Az-Zariyat ni. Maka sumpah itu untuk menetapkan 3 perkara. Li isbati ahadil usulis salasah, untuk mengisbatkan 3 asas asas pegangan kita. Yang pertama al-wahdaniyah, keesaan Allah Azza wa Jalla, ar-risalah, kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal hasyr, dan juga bangkit semula. Kita kena nampaklah ayat-ayat ini Allah bersumpah tu nak suruh kita buka telinga dengar baik-baik. Mana-mana surah yang dimulai dengan sumpah daripada Allah Azza wa Jalla tanpa dimulai dengan huruf muqatta'ah, maka dia akan bawa pada 3 perkara: wahdaniyah, risalah, dan juga al-hasyru, dibangkit semula. Kita berpindah kepada faedah yang kedua. Ayat yang sama lagi, wazariyat sampai ke fal muqassimati amra. Allah Ta'ala bersumpah dengan 4 perkara ini limakanil ibrati wal ayah, kerana dia mempunyai kedudukan dan tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang sangat besar, menunjukkan kepada ketuhanan, keesaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Contohnya angin. Berapa banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada angin. Hububuha wa sukunha, angin bertiup, angin tak bertiup. Linuha wa syiddatu, ada angin yang sepoi-sepoi. Sedapkan bunyi sepoi-sepoi dia panggil tak. Ada angin yang ruv mari. Sekali dia mari cabut habis hatap, terbang habis segala perkara. Jadi angin ni banyak tabiat dia, banyak perangai dia. Ada perangai ganas, ada perangai lembut, ada yang senang, ada yang tenang, ada yang tak tenang. Sifat angin. Kemudian Allah bersumpah pula dengan awan. Kerja angin pula tolak awan. Dia kata falil matari khamsatu riyah, nak boleh turun hujan tu ada 5 angin. 5 jenis angin sebelum turun hujan. Mula-mula angin tolak awan, kemudian awan tu berkumpul, kemudian bila berkumpul dia punya talqih, mendalam awan tu banyak air. Kemudian angin tolak pula awan tu ke mana Allah Ta'ala nak turun. Bila sampai barulah angin tu awan tu turunkan hujan. Dia kata nak turun hujan tu ada 5 angin. Allahu Akbar. Bagi kapal pula berapa jenis angin? Angin ke timur, angin ke barat, angin utara, angin selatan. Jadi semua pengembara dia kena tahu musim ni angin tolak sini, mu tak lagi ikut ni, ikut sini. Nanti nak balik musim ni pula angin. Allahu Akbar. Subhanallah. Ada angin yang bawa rahmat, ada angin yang bawa azab, angin yang telah menumbangkan pokok,
Angin yang mengkawinkan pokok. Subhanallah. Apa lagi awak nak belajar dalam bab hujan, dalam bab angin. Subhanallah. Kita kata sangat besar, kerana itulah Allah Ta'ala bawa pada kita 4 sumpah ini semuanya mengandungi hikmah, mengandungi kebajikan. Baik, kita pergi kepada faedah yang ketiga, wal faljariyati yusra, bahtera yang berlayar di lautan. Kita tengok air laut ni lembek ke keras? Lembek. Kita boleh turun dalam dia, boleh menyelam dalam dia. Tapi Allahu Akbar, bahtera yang begitu besar, kalau kata perahu, kapal kecil-kecil, logiklah juga. Ini bahtera macam bukit besar, dia punya barang-barang berapa tan atas tu. Kontena-kontena yang dibawa ni pula dia panggil cruise, kapal-kapal pelancongan 10 tingkat macam hotel. Ada belakang dalam tu, ada maksiat, ada. Berjalanlah dia dengan penuh angkuhan di atas lautan yang Allah Ta'ala buat. Maknanya kita tengok tak tenggelam. Sekali-sekala Tuhan tenggelam, nak suruh manusia sedar, laut aku ni untuk ibadat, bukan untuk maksiat. Tapi manusia kalau pergi ke laut, banyaknya nak pergi buat maksiat, pergi telanjang kat tepi laut. Kata orang buaya darat kat situ, apa buat? Buaya sungguh tak apa, dia ada baju. Buaya darat ni yang penting. Masya Allah. Jadi air yang lembut, air yang lembek boleh tanggung bahtera yang begitu besar. Itu menunjukkan kepada kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita pergi kepada tafsir yang kedua, Al-Jariyatu Yusra, dengan daripada Al-Kawakib, bintang-bintang cakrawala, langit apa ni, matahari dan qamar. Ini pun pelik. Tak pernah lagi aksiden di antara matahari dengan bulan. Tak aksiden. Yang aksidennya, na'udzubillah lah, kita minta berlindung. Kapal terbang aksiden, kapal laut pun ada aksiden, atas darat ni tak usah duk kira lah tu. Allah Ta'ala yang bantu selamatkan kita semua daripada bencana ini. Kereta api hak pakai rel macam-macam ni pun aksiden juga. Yang tak aksidennya siapa? Matahari dengan bulan. Bila dia berlaku aksiden, kiamat. Tak ada. Baik, kita ambil sikit-sikit ya pengajaran. Yang keempat, falhamilati wiqra. Falhamilati wiqra. Jadi hamilat, awan yang jalan tadi, dikata di sini aqsama bis sahab. Allah Taala bersumpah dengan awan, wahwa min azami ayatillahi fil jaw. Di antara tanda kekuasaan Allah Taala di udara, sebab awan ni lembut ya dia. Awan ni asalnya lembut, ghayatul khifah. Tapi daripada awan lembut dia boleh bawa air. Dia boleh kandung air yang begitu berat, berapa ribu tan. Kemudian bila dia curahkan hujan, air itu hujan turun, awan tu lembut balik, tak ada lah. Allahu Akbar. Apa lagi kita nak cari? Para pelajar sekalian, maka disitulah kata di para ulama, Allah Ta'ala kumpulkan awan, angin tolak awan, kemudian awan kumpul air, kemudian daripada air jadi hujan. Hujan turun ke bumi, menjadi makanan, menjadi perhiasan, menjadi keperluan, menunaikan keperluan manusia. Kita mengatakan itulah yang paling besar yang kita kena kaji. Baik, yang terakhir, yang kelima, fal muqassimati amra. Malaikat yang menjalankan tugas masing-masing. Jawab dianya, malaikat adalah makhluk Allah Ta'ala cipta menjadi penggawai, menjadi pengawal, menjadi pelaksana tugasan-tugasan yang Allah Ta'ala berikan. Fa kullu harakatin fis samawati wal ardi, semua yang bergerak di langit dan di bumi, matahari dengan bulan, angin dan awan, tumbuh-tumbuhan dan hayawan, ada je malaikat yang bertugas di situ. Termasuklah kita. Malaikat yang jaga kita ni dua. Satu hafazah yang jaga keselamatan kita, satu lagi raqibun atid yang menulis segala amalan kita. Allahu Akbar. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, fal mudabbirati amra. Surah An-Nazi'at ayat 5, al mudabbirat, yang menyusun atur, malaikat.
Dalam ayat ini fal muqassimati amra, yang membahagi-bahagikan tugas. Jadi malaikat ni, kerana itu malaikat termasuk dalam salah satu daripada rukun iman yang kita kena beriman, iaitulah beriman dengan adanya malaikat yang bekerja, yang menjalankan tugas, yang menjaga kita, yang sentiasa beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, muqaddimah kita hari ini menarik sebab dia memberi kepada kita tiga tanda keagungan Allah Azza wa Jalla. Kuasa Allah, tadbir Allah Ta'ala cukup cantik, cukup comel, dan makhluk-makhluk yang bertugas ini kalau kita perhati ke satu-satu menyebabkan kita tak boleh nak lari kecuali kita akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, hamdan laka ya Rabb, segala puji bagimu ya Allah, subhanak, maha suci engkau ya Allah, dengan segala apa yang telah engkau tunjukkan kepada kami, tanda-tanda keagungan dan kebesaranmu ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Maka dengan ini kita akhiri dengan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana engkau anugerahkan Quran ini kepada kami, anugerahkanlah kepada kami kefahaman untuk membaca dan memahaminya, serta mantapkanlah kepercayaan, keyakinan, akidah kami terhadap keagungan dan keesaan dan kekuasaan-Mu ya Rabbal Alamin, sehingga kami mati dalam pegangan ini, melayakkan kami untuk masuk ke dalam syurga dan melihat wajah-Mu ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.